Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-17 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Kak Zimah Don, Hamimah Musan, Muhammad Hardi, Abdullah Kamaruzzaman, Zuraida Siddiq, Nurhayati Yahya, Farida Ismail, Zahara Alias, Galip Spirit, Nurhayati Yahya, Kak Lili, Hairina Nawawi, Zaliha Kamaruddin, Ayu Muhammad, Hasbah Fauzi, Ruslina Cikmin, Salabiyah Sa'ad, Zamiyah Umar, Nurahim Sharif, Anita Maizan, Syamsiah Salih, Fairuz Zulkifli, Virta Delima, Az-Zahra, Nurizita Rifin, serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang bersama. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Bagaimana suara saya pada petang ini? Kita dah tiba pada siri yang ke-17. Bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas? Kalau jelas, mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat jelas. Adakah jelas suara saya? Saya harap suara saya, video saya pada petang ini adalah jelas. Moga-moga insya-Allah kita dapat berkongsi sesuatu daripada kitab Al-Azkar yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi ataupun Abu Zakaria. Siapakah nama Imam Nawawi? Kita telah belajar berpuluh muka surat tentang Imam Nawawi. Abu Zakaria Muhyiddin, laqabnya Yahya bin Sharaf ataupun bin Sharif An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Ramai yang kata jelas. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain, ahli keluarga. Mungkin lebih ramai yang akan mendapat manfaat. Moga-moga ianya menjadi satu dakwah kita mengajak orang kepada hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang ingatan kepada Allah pada kitab Al-Azkar Imam Nawawi ini. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-54. Kita berada pada muka surat yang ke-54. Terima kasih kepada semua yang memberi maklum balas. Kita berada pada muka surat yang ke-54 dan pada hari ini saya nak kita baca balik daripada awal muka surat tentang hadis tersebut. Maka pada muka surat 54, bagaimana Imam Nawawi menerangkan tujuannya. Kenapakah beliau menulis kitab Al-Azkar ini? Maka sebab itulah Imam Nawawi membawakan, kita mulakan muka surat 54. Imam Nawawi menulis Abu Hurairah, yang mana nama Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhar.
Nama Abu Hurairah adalah Abdul Rahman bin Sahar. Walaupun para ulama hadis berbeza pendapat tentang siapakah nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tetapi Imam Tirmizi pilih nama dia sebagai Abdul Rahman bin Sahar. Begitu juga Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin memilih nama beliau sebagai Abdul Rahman bin Sahar. Dan banyak lagi pandangan tentang nama asal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka daripada Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sahar, Sahar Sad Khara ataupun SAKH, Sahar radhiyallahu taala anhu menyampaikan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim yang bermaksud, apakah maksud sabdaan Nabi yang mana matanya berbunyi, man da'a ila huda kana lahu minal ajar mithlu ataupun mithla ujuri man tabi'ah la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeru ke arah kebaikan, man da'a ila huda, huda maksudnya petunjuk ataupun diterjemahkan di sini sebagai kebaikan. Barang siapa yang mengajak ataupun share ataupun dia kongsi ataupun dia menarik perhatian orang ila huda, kepada petunjuk, kepada kebaikan, kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, man da'a ila huda, lalu barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk, apa sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapat pahala sama seperti pahala orang yang mengikutnya. Lalu sebab itu, kadangkala bila kita dengar suatu majlis ilmu, suatu majlis pembacaan hadis ataupun majlis akan penghayatan Al-Quran ataupun pembacaan Al-Quran, kita ajak orang lain, yang mana bila kita ajak orang tu, mungkin dia akan tengok selepas seminggu sebab dia tak buka pun Facebook, lepas beberapa hari, lepas beberapa ketika. Maka pada waktu itu, ketika mana dia mengajak orang lain kepada kebaikan, lalu seperti mana orang itu dapat pahala, dia mengikuti akan kebaikan yang dibuat. Sebagai contoh zaman kita adalah mengajak kepada sesuatu majlis ilmu, kepada majlis penghayatan Al-Quran, majlis bacaan hadis baginda Nabi SAW. Maka barang siapa mengajak kepada orang lain kepada kebaikan, dan pada waktu itu orang tu ikut, walaupun selepas beberapa ketika, walaupun selepas beberapa masa, dia ikut, dan pada waktu itu dia dapat pahala. Sabda Nabi SAW, orang yang mengajak itu pun dia akan mendapat pahala sama seperti pahala orang yang mengikutnya. Lagi banyak orang mengikut apa yang dia ajak, lagi banyak ganjaran dia, lagi banyak pahalanya. Lalu seperti mana orang yang ikut kebaikan dapat pahala, tetapi kerana dia ajak, dia pun akan dapat pahala yang sama. Sabda Nabi SAW, la yanqusu zalika min ujurihim syai'a, dan itu tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun, takkan kurang. Kalaulah contoh dia berjaya ajak 10 orang, dia dapat 10 orang tadi punya pahala. Kalaulah dia mengajak 100 orang, dia mendapat 100 orang punya pahala, dan tidak mengurangkan pahala orang yang ikut tadi sedikit pun. Orang yang buat kebaikan, disebabkan ajakan dia, orang tu dapat pahala tersendiri, akan tetapi dia pun dapat pahala yang sama. Sebab itu apa kata Imam Nawawi? Kenapa Imam Nawawi menulis penulisan sampai penat? Kenapa beliau menulis akan ribuan helaian muka surat dengan tangan? Zaman dulu tak ada type, menggunakan laptop, menggunakan komputer. Dengan tangan beliau pada waktu itu menulis pelbagai jenis kitab-kitab yang tebal. Bagaimana kita belajar, waktu beliau belajar, bagaimana beliau tidak pernah baring selama 20 tahun, cintanya pada ilmu. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis ini, saya ingin membantu para pelaku kebenaran dengan memudahkan kaedah, dengan menunjukkan jalan, dengan menjelaskan caranya, dan juga memberi petunjuk. Lalu ini kata Imam Nawawi,
Beliau tulis hadis yang tebal. Zaman kita kadang-kala mungkin saya tak sebut tentang orang lain, mungkin saya, kalaulah saya ada tulis buku yang tebal, buku yang best seller, buku yang top seller, kadang-kala kalaulah saya tulis, mungkin pada waktu itu niatnya adalah pada waktu itu ada juga keuntungan dunia. Ya, dakwah, tetapi ada juga pada waktu itu keuntungan dunia. Sebab telah habiskan masa yang banyak, maka pada waktu itu ada sedikit inginkan keuntungan dunia. Tapi Imam Nawawi tak dapat apa-apa keuntungan daripada buku beliau. Beliau tak dapat apa-apa keuntungan daripada penulisan beliau. Padahal buku beliau bukan dibaca oleh ribuan ataupun ratusan ribu, bahkan lebih daripada jutaan orang baca. Mana-mana kita pergi tempat, saya pernah belajar di South Africa, di sana pun belajar Riyadhus Salihin. Saya pernah belajar di tempat yang lain, contohnya di Yaman, di sana pun Riyadhus Salihin. Saya pernah ketika mana pergi di India, di sana pun belajar Riyadhus Salihin. Itu sebagai satu contoh kitab Riyadhus Salihin. Maka kata Imam Nawawi, kenapa aku pada waktu itu menulis kitab Al-Azkar? Niat dia adalah nak bantu masyarakat, bantu manusia, supaya manusia tahu zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi, amalan-amalan Nabi, bacaan-bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka aku telah tulis, aku telah habiskan masa aku untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Kenapa? Sebab orang terlupa apabila dia mengajak orang lain pada kebaikan, pahala orang tu dia dapat. Kalaulah dia mengajak 10 orang ikut, 10 orang punya pahala dia dapat. Ini adalah saham yang real, saham yang pasti, saham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka ini adalah antara sebab kenapa aku menulis kitab Al-Azkar ini. Sebab itu kata Imam Nawawi, fa'aradtu musa'adata ahlil khair bitashili tariqih, aku nak memudahkan jalan kepada kebaikan, wal isyarah, aku nak menunjukkan isyarat kepada kebaikan, wa idahi suluki, nak menjelaskan jalan menuju kebaikan, wad dalalah, nak menunjukkan jalan pada kebaikan. Inilah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu sebab itulah ini juga kita nampak menjadikan pada waktu PKP ni, yang mana saya kalaulah bukan PKP, sebelum daripada PKP memang saya ada kelas yang banyak. Tetapi ketika mana ada PKP, tidak ada lagi kelas secara fizikal. Sebab itulah memberi kekuatan kepada saya untuk berkongsi ilmu, kerana ini sahaja yang saya pandai. Saya nak tolong orang dengan harta, maka tidak ada harta sebanyak itu, tetapi nak bantu orang pada waktu itu dengan apa yang mampu, dengan perkongsian, dengan sharing. Kenapa? Sebab kalaulah ada orang mendapat sesuatu, contohnya daripada kitab sirah Ar-Rahiqul Maktum, dapat kenal Nabi, dapat pada waktu itu menghayati pengorbanan Nabi, maka pahalanya saya dapat. Begitu juga daripada kitab Syama'il, kalaulah ada orang tahu sesuatu amalan daripada Syama'il Nabi, sayalah dapat sedikit pahala. Lalu sebab itu kita buat kitab Al-Azkar, walaupun ianya adalah tebal, tetapi kalaulah ada orang pada waktu itu dapat tahu satu doa, maka inilah saham saya. Moga-moga kita dapat menjadi seperti mana Imam Nawawi, yang mana pada waktu itu terus-menerus mengajak kepada kebaikan. Kerana itulah saham dia, kerana itulah ganjaran dia, tak dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang dapat apabila diikut petunjuk. Dia akan diberikan juga kepada orang yang mengajak kepada kebaikan. Sebab itu kata Imam Nawawi, pada permulaan kitab ini saya telah menyebut beberapa perkara penting. Sebab itu kita akan nampak daripada muka surat 55, permulaan kitab yang kita panggil muqaddimah, daripada muka surat 55 sampailah dia ada lebih kurang 30. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada muka surat 55 sampailah pada muka surat 116. Lebih daripada 50 muka surat. Daripada muka surat
bahkan bukan 55, mukaddimah daripada 52, tapi yang ada fasal-fasal. Maka daripada muka surat 55 sampailah muka surat 116, beberapa puluh muka surat ini, kata Imam Nawawi pada permulaan kitab, pada mukaddimah kitab, saya telah menyebut beberapa perkara penting. Berpuluh muka surat, ada perkara penting yang Imam Nawawi nak sampaikan, yang sangat diperlukan oleh saya sendiri. Lalu sebab itu bila kita mengajak orang, kita mulakan dengan diri kita. Kita mulakan dengan diri kita. Lalu kita mulakan dengan diri kita. Sebab itu kata Imam Nawawi, banyak benda penting saya letak pada mukaddimah, tetapi saya yang perlukan sebagai penulis. Sebab itu kata Imam Nawawi, yang diperlukan oleh saya sendiri sebagai penulis dan mereka yang ingin mempelajarinya, saya akan menyebut. Pada waktu itu juga pada awal mukaddimah kami sampaikan daripada si fulan yang berstatus sahabat, fulan as-sahabi. Kenapa? Untuk siapa? Kata Imam Nawawi, jika hadis itu disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang namanya tidak terlalu terkenal. Kita mungkin banyak sahabat yang kita tak kenal nama, yang kita kenal nama sahabat-sahabat yang famous, tapi ada sahabat yang namanya tak kenal, maka Imam Nawawi akan menyebut fulan as-sahabi, fulan sahabat tersebut. Kenapa Imam Nawawi sebut begitu? Bagi mengelakkan keraguan terhadap statusnya. Sebenarnya orang ini adalah sahabat. Lalu itu yang antara Imam Nawawi buat. Tapi kita nampak pada mukaddimah ini bagaimana panjang lebar banyak perkara penting yang Imam Nawawi kongsikan. Antaranya kita nampak muka surat 55 nanti, iaitu tentang ikhlas. Moga Allah kurniakan saya, kita dan setiap daripada kita tentang ikhlas. Lalu sebab itu bila kita mengajak pun kita nak jadi macam Imam Nawawi, kerana kita rasa kita perlukan. Kita nak ajak orang lain buat kepada kebaikan, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil dakwah, ataupun kita panggil sharing. Kita nak ajak orang lain buat kebaikan sebab kita yang perlukan. Sebab lagi banyak orang kita ajak, lagi banyak peringatan untuk kita. Macam contoh saya, ketika mana saya berkongsi ilmu, sebenarnya ia lebih kepada saya. Sebab kalaulah saya berhenti mengajar, ilmu itu akan menjadi seperti air yang tidak mengalir. Air yang tak mengalir, kalaulah kekal kat situ, ianya akan jadi busuk, ianya menjadi tak bermanfaat. Berbeza dengan air yang mengalir, maka pada waktu itu air itu jernih, air itu akan menjadi bersih dengan izin Allah. Lalu sebab itu bila saya mengajar, maka sebenarnya adalah untuk diri saya, untuk diri saya, bukannya untuk orang lain. Saya mengajar adalah untuk diri saya. Lagi banyak saya mengajar, maka lagi banyak manfaat yang saya dapat lebih daripada yang mendengar dapat. Maka ini yang kita boleh belajar daripada cara Imam Nawawi. Sebab itu pada perenggan ketiga ini, apa kata Imam Nawawi yang kita baca tadi? Pada permulaan kitab ini saya telah menyebut beberapa perkara penting yang sangat diperlukan oleh saya sendiri. Padahal Imam Nawawi, beliau sebenarnya seorang yang mana sangat hebat, tetapi inilah tawaduknya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab itu bila kita share kepada orang lain kebaikan, jangan kerana kita anggap diri kita dah bagus, orang tu yang mana tak bagus. Tidak. Kita share sesuatu kerana diri kita punya sebab terutamanya, dan yang lain itu kita bersangka baik kepada terhadap orang tersebut, dan juga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada perenggan seterusnya, Imam Nawawi terangkan kebanyakan kitab hadis-hadis yang ada dalam ini beliau ambil daripada kitab-kitab dan juga yang terkenal, hadis-hadis yang sahih. Cuma tidak dinafikan, kata Imam Nawawi, ada hadis yang beliau bawa itu dhaif, namun beliau akan terangkan kedhaifannya kenapa. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab ini juga saya hanya memasukkan hadis-hadis yang dipetik daripada kitab-kitab hadis yang terkenal. Kitab-kitab ini menjadi rujukan dalam ilmu-ilmu Islam. Apakah kitab-kitab hadis yang terkenal? Iaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i. Dan walaupun tak dinafikan, ada juga riwayat yang selain daripada kitab-kitab ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey.
Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hanya sedikit sahaja yang saya petik daripada kitab-kitab hadis terkenal selain itu. Tak dinafikan ada juga daripada kitab-kitab yang lain, namun kebanyakannya adalah daripada kitab-kitab yang terkenal ini. Seterusnya, itu pun Allahumma salli ala, minta maaf tertinggal. Okey. Saya tidak memetik daripada kitab-kitab musnad kecuali hanya sedikit. Daripada musnad-musnad tak ada kecuali hanya sedikit. Saya juga hanya memetik sedikit sahaja hadis dhaif daripada kitab-kitab hadis. Tak dinafikan, kata Imam Nawawi, ada juga hadis yang selain daripada kitab-kitab yang terkenal tetapi sedikit. Dan juga tak dinafikan juga ada hadis-hadis yang dhaif, lemah, tetapi ianya adalah sedikit. Nanti Imam Nawawi akan terangkan tentang hadis dhaif, apakah hukumnya, kita akan belajar pada mukaddimah ini. Seterusnya kata Imam Nawawi, saya juga hanya memetik sedikit sahaja hadis dhaif daripada kitab-kitab hadis, itu pun dengan disertai penjelasan mengenai kedhaifannya. Memang ada hadis dhaif, tetapi nanti beliau akan jelaskan kedhaifannya. Lalu janganlah pada waktu itu kita dibuai dengan dakwaan ada orang mengata dalam kitab Al-Azkar ini sayangnya banyak hadis yang dhaif. Hadis dhaif ada, tetapi ianya adalah sedikit, dan beliau terangkan juga sebab-sebab kedhaifannya. Dan beliau terangkan juga tentang hadis dhaif ini boleh digunakan pada bahagian mana. Beliau tidak membawa hadis dhaif pada urusan pada waktu itu kepercayaan, ataupun pada urusan pada waktu itu berkaitan tentang akidah. Nanti kita akan belajar pada mukaddimah insya-Allah. Maka seterusnya, kata Imam Nawawi, secara keseluruhannya saya banyak memetik hadis sahih sahaja. Dalam kajian yang saya lakukan juga, saya hanya membawa hadis-hadis yang jelas bersesuaian dengan masalah yang sedang dikaji. Oleh itu saya berharap kitab ini dapat menjadi rujukan, dan alhamdulillah pada hari ini kita baca dan banyak orang yang dapat manfaat daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ini. Allah yang Maha Mulia, saya memohon taufik pertolongan dan juga taubah kembali, petunjuk, perlindungan, kemudahan dalam menggapai kebaikan yang saya idam-idamkan, dan kesinambungan dalam pelbagai kemuliaan. Semoga saya dan kita insya-Allah dihimpunkan bersama orang-orang yang saya cintai di syurga yang penuh dengan kesenangan daripada para nabi, siddiqin, syuhada dan juga as-salihin insya-Allah. Seterusnya kata Imam Nawawi, wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi saya dan Allah lah sebaik-baik penolong. La haula wa la quwwata illa billahil aziz Al-Hakim, kata Imam Nawawi, tiada daya upaya dan kekuatan selain semua itu milik Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Tiada kekuatan selain milik Allah. Kepada Allah aku berserah diri kepadanya, berlindung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, menyerahkan segala urusanku kepada Allah, menitipkan agamaku, diriku, kedua orang tuaku, orang-orang yang aku cintai, semua orang yang telah berbuat baik kepadaku, serta seluruh kaum muslimin kepada Allah dan seluruh kenikmatan yang Dia telah berikan kepadaku dan kepada mereka daripada kenikmatan dunia dan akhirat kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah zat yang akan menjaga setiap amanah dengan baik. Dialah sebaik-baik penjaga. Maka ini adalah kata-kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya pada mukaddimah juga Imam Nawawi membawakan pada waktu itu beberapa fasal dan juga beberapa bab. Antara fasal pertama yang beliau bawa, dan ianya adalah sesuatu yang sukar untuk saya dan kita kadang-kala untuk jaga, adalah berkaitan dengan ikhlas. Sebab itu Imam Nawawi mulakan kitab Riyadhus Salihin cerita tentang ikhlas. Wa
ihdarin niyah, dan pentingnya untuk menghadirkan niat pada setiap perbuatan, ucapan dan setiap keadaan. Itu kita dah belajar tajuk pertama yang mula-mula sekali ada dalam Riyadhus Salihin. Sama juga pada kitab Al-Azkar ini, apakah fasal pertama yang Imam Nawawi letakkan? Fasal fil amar, fasal pada menerangkan perintah bil ikhlas, untuk menjaga ikhlas, wa husnin niyah, dan perintah untuk berniat baik, fi jami'il a'mal, pada setiap perbuatan, az-zahirat, sama ada perbuatan itu yang nyata, yang zahir, wal khafiyat, ataupun perbuatan itu tersembunyi ataupun khafi. Maka sama juga dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi memulakan tentang niat. Dan daripada sinilah kita nampak pentingnya niyah. Dan kalaulah pada waktu itu kita nampak ratusan tahun telah berlalu, karya-karya Imam Nawawi masih lagi diguna pakai, sama ada di madrasah, di pondok, di jamiah, di universiti, ataupun di mana-mana. Bahkan sampaikan orang awam seperti kita pun menggunakan karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada orang menggunakan karya Imam Nawawi waktu nak pergi haji. Dia tak tahu pada waktu itu untuk baca doa apa, maka digunakan untuk haji. Ada orang menggunakan karya Imam Nawawi untuk menjadikan dirinya lebih baik ketika mana membaca Riyadhus Salihin. Ada orang menggunakan Riyadhus Salihin untuk dibaca hari-hari bersama dengan keluarga dia. Lalu sebenarnya kita boleh belajar kenapakah Allah jadikan penulisan Imam Nawawi berterusan, dicetak berjuta kali, beribu kali pada pelbagai jenis bahasa oleh pelbagai publisher masing-masing, padahal Imam Nawawi telah ratusan tahun berlalu. Kenapa? Mungkin kerana ikhlasnya beliau. Kadang-kala manusia itu bila ikhlasnya pada sesuatu, dia buat kerana Allah sesuatu, Allah akan teruskan usahanya. Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan akan apa yang dia telah buat. Maka tahun bertahun berlalu, manusia masih lagi menggunakan karya Imam Nawawi. Lalu sebab itulah ikhlas akan menjadikan apa yang kita buat hidup. Maksudnya akan menjadi sebab ianya diguna pakai oleh orang lain. Daripada sudut amalan itu, kalaulah kita beritahu sesuatu amalan itu kepada orang lain dengan ikhlas, maka orang tu akan amalkan. Kalaulah penulisan, maka ianya akan berterusan. Kalaulah penyampaian, maka pada waktu itu akan meninggalkan kesan. Moga-moga Allah menjadikan saya dan setiap daripada kita melakukan apa-apa dengan ikhlas. Maka pada bab ini ada beberapa yang Imam Nawawi tegaskan. Yang pertama, perintah untuk ikhlas. Dalam terjemahan tak ada, tapi dalam kitab bahasa Arab memang disebutkan begitu, fil amri bil ikhlas, perintah untuk menjaga niat untuk ikhlas. Dan yang kedua, pentingnya untuk husni niyah, perintah untuk berniat baik. Lalu sangat penting untuk kita berniat baik pada amalan-amalan yang kita lakukan. Imam Nawawi membawakan firman Allah daripada surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Firman Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan maksudnya apa? Mereka hanya diperintahkan. Frasa ataupun perkataan yang orang Arab selalu guna, mereka bawakan nafi dan kemudian bawakan istisna, menunjukkan pada waktu itu makna hasar. Maksudnya apa? Dan mereka tidak diperintahkan kecuali. Maksudnya apa? Mereka hanya diperintahkan untuk buat ini. Itu maksud dia. Maksud daripada frasa perkataan yang orang Arab biasa guna, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali. Maksudnya apa? Mereka hanya diperintahkan untuk buat ini. Apakah yang Allah perintahkan kita untuk buat? Supaya menyembah Allah. Dan bagaimanakah patut kita menyembah Allah, dan bagaimanakah pada waktu itu patut kita memperhambakan diri kepada Allah? Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan ibadah kepada Allah.
mukhlisin, ikhlaskan lahu, ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, pada waktu itu hunafa maksudnya tidak pada waktu itu pergi ke arah mana-mana. Hunafa, kekal lurus di atas itu, yang mana diterjemahkan di sini lagi tetap teguh di atas tauhid. Dan juga kita diperintahkan untuk mendirikan salat dan juga menunaikan zakat. Dan firman Allah, wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus dan itulah agama yang benar. Apakah kita diperintahkan? Beribadah dengan ikhlas. Bukan sekadar beribadah, bukan sekadar memperhambakan diri. Kita diperintahkan bila buat sesuatu perbuatan hamba, untuk buat sesuatu ibadah, kita diperintahkan dengan ikhlas. Kita buat dengan Allah. Adakah senang nak dapat ikhlas? Tidak. Bukan senang untuk dapat ikhlas, tetapi kita diperintahkan pada waktu itu untuk beribadah dengan ikhlas. Bererti apa jua kita buat, maka kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, daripada perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan. Seterusnya, Imam Nawawi membawakan ayat yang seterusnya. Kenapa kita diperintahkan beribadah dengan ikhlas? Kenapa kita diperintahkan melakukan perbuatan-perbuatan seorang hamba? Ibadah maksudnya perbuatan hamba, kerana ibadah itu datangnya daripada perkataan abdun, hamba. Maka kenapakah kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan hamba, untuk beribadah ikhlas kerana Allah? Kerana hanya yang pada waktu itu yang sampai adalah perbuatan yang kita buat kerana Allah. Sebab itu dibawakan ayat yang kedua, amalan tak sampai. Allah tak terima amalan hanya kerana itu amalan. Allah tak terima amalan hanya kerana itu salat, hanya kerana itu puasa, hanya kerana itu adalah kurban. Tidak. Sebab itu untuk kurban, firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kenapakah Allah perintah kita untuk beribadah ikhlas kerana Allah? Kerana hanya yang ikhlas akan sampai pada Allah. Hanya yang ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah terjemahannya? Daging dan darah, binatang kurban atau hadiah itu tidak sesekali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah amalan yang ikhlas, yang berdasarkan takwa daripada kamu. Yang berdasarkan takwa daripada kamu, maka itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bererti pada ayat yang kedua ini, amalan yang ikhlas itu yang akan diterima oleh Allah. Lalu adakah patut kita tak payah beramal nak tunggu ikhlas? Tidak. Para ulama menyebut kita hendaklah berterusan buat amalan dan berterusan pada waktu itu untuk berusaha untuk menjaga niat. Moga-moga Allah menganugerahkan ikhlas kepada kita. Sebab itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apakah kata Abdullah bin Abbas pada ayat ini? Walakin yanaluhu niyat. Maksud daripada surah Al-Hajj ayat 37, kata Abdullah bin Abbas, maksudnya yang sampai kepada Allah adalah niat kamu. Niat kamu yang dapat mencapai, yang sampai kepada Allah, itulah niat yang ikhlas. Seterusnya, Imam Nawawi membawakan hadis yang kita biasa baca. Itulah hadis daripada Abdullah bin Umar yang berceritakan tentang niat. Hadis ini hadis yang pertama yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Kita telah terangkan hadis ini pada kitab Riyadhus Salihin. Kita sekadar baca di sini. Seterusnya, telah menceritakan kepada kami Syekh, ini adalah sanad Imam Nawawi, telah menceritakan kepada kami Syekh Imamul Hafiz Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Hasan bin Sa'ad bin Hasan bin Mufarrij bin Bakar Al-Maqdisi An-Nablusi Ad-Dimashqi rahimahullah, telah menceritakan kepada beliau, kepada kami Abul Yaman Al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Hasan bin Ali Al-Jawhari, telah menceritakan kepada kami Abu Husain Muhammad bin Muzaffar Al-Hafiz, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin
Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Ubaid bin Hisham Al-Halabi telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang kita biasa dengar, bahkan ada di antara kita yang hafal sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ni kita biasa dengar. Apakah sabda Nabi? Walaupun hadis ini terkenal, tetapi hadis yang sanadnya sahih, yang riwayatnya sahih, hanyalah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sebab itu banyak orang menukilkan riwayat ini melalui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sabda Nabi, innama, sesungguhnya, al-a'mal, setiap perbuatan, binniyat, bergantung dengan niat. Apakah maksudnya? Sebab itu para ulama pada waktu itu ada dengan penafsiran dia, kalaulah dalam mazhab Syafi'i, setiap amal itu ianya menjadi sahih disebabkan niat. Sahihah bin niat. Lalu semua amalan pada waktu itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan apa yang pada waktu itu diniatkan, itulah yang manusia akan dapat. Dia niat kerana Allah, itulah yang dia akan dapat. Dia niat dengan menunjuk, itulah yang dia akan dapat. Dia niat pada waktu itu dengan tujuan dunia, itulah yang dia akan dapat. Maka Nabi SAW memberikan perumpamaan contoh tentang suatu amalan yang besar, iaitu hijrah. Kalaulah hijrah itu manusia buat bukan kerana Allah, itulah yang dia dapat. Sabda Nabi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ah yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi berikan contoh tentang niat yang besar, tentang amalan yang besar, iaitu hijrah, meninggalkan tempat, rumah, harta, apa yang ada, meninggalkan semua itu. Tetapi kalaulah itu bukan dibuat kerana Allah, maka pada waktu itu dia tidak akan dapat kecuali apa yang dia niatkan. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang berhijrah yang diniatkan kerana Allah dan Rasulnya, hijrahnya dikira kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya diniatkan kerana harta dunia ataupun wanita yang ingin dinikahi, hijrahnya terhitung pada apa yang dia niatkan. Maka kata Imam Nawawi, hadis ini dinilai sahih. Kesahihan dan ketinggian kajiannya disepakati ijma'. Hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah salah satu hadis dasar dalam Islam. Dalam mazhab Syafi'i, hadis ini menjadi satu dasar yang sangat dipegang kuat. Sebab itulah pada setiap amalan kita dalam mazhab Syafi'i dituntun pada waktu itu untuk menjaga niat. Kaum salaf, iaitu orang-orang yang terdahulu sebelum daripada Imam Nawawi dan para pengikut mereka, lebih suka untuk memulakan tulisan mereka dengan hadis ini. Para ulama ketika mana buat sesuatu penulisan, dia akan mulakan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Itulah yang Imam Nawawi buat dalam Riyadhus Shalihin. Itulah yang Imam Bukhari buat dalam kitab sahihnya. Para ulama, para salaf yang terdahulu, bila mereka tulis sesuatu, mereka akan mulakan dengan hadis ini. Sebab itu Imam Nawawi mulakan juga kitab Al-Adhkar dengan hadis niat ini, bagi mengingatkan pembaca mengenai niat baik dan perhatian yang sangat perlu terhadap niat itu. Kami meriwayatkan daripada Imam Abu Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi yang berkata, siapa yang ingin menulis kitab, mulakan dengan tulis hadis ini. Kalaulah ada sahabat-sahabat yang nak tulis kitab hadis walaupun terjemahan, maka ambillah pendapat daripada Abu Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi yang mana beliau berkata, nak tulis hadis, mulakan daripada kitab ini, mulakan dengan hadis ini. Dan juga kita boleh belajar bagaimana kalaulah kita nak tulis apa-apa, mulakan dengan hadis niat ini. Peringatan untuk kita yang menulis, kenapa kita menulis, dan peringatan untuk yang membaca, kenapa pada waktu itu mereka mempelajari ilmu. Imam Abu Sulaiman Al-Khasabi berkata, guru-guru kami dahulu cenderung mendahulukan hadis innamal a'malu binniyat. Terjemahannya, setiap perbuatan bergantung pada niat apabila memulakan setiap urusan agama. Hal ini disebabkan keperluan niat
terhadap pelbagai aktiviti dan pekerjaan. Maka kata Abu Sulaiman Al-Khasabi, guru-guru kami nak buat apa-apa, tadi kita belajar untuk menulis, nak buat apa-apa, mereka akan mulakan dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Kenapa? Supaya pada waktu itu apa jua yang kita buat adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setiap kali kita mulakan majlis ilmu kita, bukan majlis ilmu pun, sekadar perkongsian, sharing daripada saya bukanlah seorang yang cukup ilmu untuk berkongsi ilmu, tetapi kita cuba setiap kali kita mulakan sharing kita mulakan dengan nak memperbetulkan dahulu niat. Moga-moga kita buat apa pun yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung esok daripada muka surat yang lain. Kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan, kita jumpa selepas maghrib dalam Bicara Mutiara Madinah, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang bersama. Untuk yang kali pertama join, yang kali pertama bersama, mohon jasa baik untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Banyak juga perkongsian lain yang kita buat. Dan yang kali pertama join, take note, insya-Allah pada Jumaat, Sabtu dan Ahad akan datang ini, bukan akan datang, ya, Jumaat, Sabtu dan Ahad, Jumaat dan Sabtu akan Ahad cuti umum ini. Minggu ni ke? Hari ni Sabtu. Ya, minggu depan kita akan buat mega live perkongsian kitab Al-Azkar yang akan kita buat jam 9 hingga 12 pada Jumaat, Sabtu dan Ahad pada cuti umum, yang mana ianya akan terus menerus daripada apa yang kita berhenti pada waktu petang. Harap para sahabat dapat melapangkan masa bersama dan moga-moga ada pengisian pada waktu cuti umum, insya-Allah. Terima kasih semua. Saya minta maaf kalaulah sedikit laju, sebab saya memang target kalaulah boleh setiap hari kita baca satu muka setengah ke dua muka, supaya kita boleh khatamkan dalam tempoh 333 siri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Minta maaf kalaulah sedikit laju, minta maaf. Namun kalau orang yang ada kitab, ianya akan menjadi mudah. Kalaulah ada sahabat yang ingin nak membuat pembelian kitab, boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semua.